Seterusnya al-yakin la yuzalu bisyak. Keyakinan itu tidak hilang dengan keraguan. Okey. Contohnya sekiranya timbul keraguan yang datang setelah sesuatu itu diyakini, keraguan itu tidak diambil kira. Okey. Nak tengok, mungkin kita bagi contoh lah. Contohnya ragu-ragu kentut semasa solat. Okey. Sekiranya tiada bukti bau busuk atau bunyi kentut semasa solat, maka yakinlah diri masih dalam keadaan berwuduk dan perlu meneruskan solat. Okey, so maknanya keyakinan bahawa kita itu masih ada wuduk lah. Dan syak atau ragu-ragu tentang dah batal ke wuduk aku ni, itu tidak membatalkan solat, tak membatalkan keyakinan kita. Tengok daripada Abu Muhammad Al-Hasan bin Ali bin Abi Talib, iaitu cucu Nabi SAW. Dia berkata, aku telah hafal sebuah hadis dari Rasulullah SAW yang berbunyi, tinggalkanlah apa-apa yang meragukanmu kepada apa-apa yang tidak meragukanmu. Maknanya apa-apa yang meragukan tu kita tinggalkan, maknanya kita percaya je. Contohnya kita dah ambil wuduk contohnya kan. Lepas tu setengah jam kemudian kita ragu-ragu, aku dah ambil wuduk ke tadi, Okey, so sebab technically itu adalah satu syak lah, satu keraguan lah. Dan keyakinan kita bahawa kita sebenarnya sudah berwuduk sebelum itu adalah satu yang kekal. Okey, terdapat 3 jenis syak. Ini dalam satu konteks yang lebih besar lah. Yang ini dinyatakan oleh Syekh Abu Hamid Al-Isfaraini. Contohnya syak yang lahir daripada asal atau sumber yang haram. Okey, contohnya haiwan sembelihan yang diimport, yang diragui disembelih oleh orang bukan Islam, walaupun di negara itu terdapat percampuran dengan orang Islam. Contohnya kita ada import daging, contohnya daripada Australia, daripada New Zealand. Jadi mungkin ada orang ragu tentang status kehalalannya. Tapi kalau dah dinyatakan benda itu halal, percaya je lah halal. Tak ada masalah. Kan? Maknanya kita yakin sumbernya itu halal, walaupun ada keraguan lepas tu orang persoalkan, tak ada masalah. Kan? Okey, seterusnya syak yang lahir daripada dasar atau asal yang harus. Contohnya air mutlak dalam bekas telah berubah, mungkin disebabkan oleh najis. Mungkin atau dah lama tak digunakan, atau dia tidak mengalir. Okey, tapi hukumnya still harus untuk bersuci dengan air tersebut dengan ijtihad bahawa asal air tersebut adalah suci dan tidak bernajis. Okey. Seterusnya syak yang lahir daripada sumber yang haram atau harus. Contohnya seorang yang berurusan dengan sekumpulan manusia yang majoriti sumbernya haram. Contohnya kita bermuamalah atau berniaga dengan toke judi contohnya. Okey, jadi kita tak pasti sumber yang dia dapat tu halal ke haram. Okey. Tapi secara umumnya harus untuk berurusan dengannya, kan. Tapi terpulanglah atas individu, boleh juga jadi makruh kerana dibimbangi terjerumus kepada yang haram. Tapi dia tidak terjatuh kepada hukum yang jadi yakin itu ada tingkat-tingkatnya kan. Yakin qabatul wazan, zon, syak dan waham. Jadi yakin je lah, kita percaya je lah apa yang itu kan. Yakin la yuzadu bisyak. Keyakinan itu tidak hilang dengan Okey, yang seterusnya al-musyaqqah tajlibu taysir. Kesukaran itu membawa kepada kemudahan. Masyaqqah. Okey. So apabila terdapat kesusahan atau kesulitan dalam melaksanakan perintah Allah, amalan tersebut diringankan atau tidak seperti yang asalnya. Dan daripada kaedah inilah terhasilnya semua hukum rukhsah. Rukhsah ni biasa kita panggil keringanan atau kelonggaran. Okey. Hikmahnya dapat menunjukkan syariat Islam itu dapat dilaksanakan oleh mukallaf dengan mudah dan pada keadaan tertentu. Masyaqqah ini tadilah kita sebut tentang kesukaran atau kesusahan. Contoh yang paling jelas mungkin musafir kan. So bila musafir kita diharuskan untuk solat jamak dan qasar, contohnya diharuskan untuk berbuka puasa contohnya kan. Begitu juga dalam situasi yang sakit atau terpaksa atau situasi lupa atau situasi jahil atau dalam kesukaran dan umum balwa. Okey, umum balwa nanti kita akan discuss lepas ini, dan juga dalam kekurangan. Okey. So macam tadi kita cakap tentang situasi musafir, kita boleh qasar, kita boleh jamak dan juga boleh sapu khuf lebih daripada sehari semalam. Khuf ni sebagai contoh tinggal tempat yang sejuk, kita akan pakai
khuf ni macam stokin kulit lah kan. Jadi kalau ambil wuduk tu tak perlu nak buka khuf tu lah. Maknanya kita sapu je air atas khuf kan. Dia sangat-sangat berguna terutamanya ketika winter, musim sejuk kan. Ambil wuduk memang nak buka soket tu sejuk kan. So sapu je atas khuf. Jadi bila musafir dibenarkan lebih pada sehari semalam kan. Kalau bukan musafir dia tak boleh lebih sehari semalam lah. Okey. Begitu juga dalam situasi yang sakit. So kita boleh tayamum kan, atau boleh solat secara duduk berbaring terlentang, tak ada masalah. Begitu juga doktor boleh melihat aurat perempuan, vice versa. Boleh tinggalkan solat Jumaat. Contohnya even dalam situasi COVID, kita boleh tinggalkan solat Jumaat. Boleh berbuka kan kalau berpuasa. Boleh wakilkan orang lain tunaikan haji dan melontar jamrah. Boleh even tak hadir pun solat Jumaat, dan boleh minta bantuan untuk berwuduk. Selain itu, dalam situasi terpaksa atau dipaksa dengan kekerasan yang boleh mengancam nyawanya. Contohnya terpaksa makan benda haram, diharuskan jika lapar yang boleh mengancam nyawa. Kalau dah tak ada benda yang halal, tak ada masalah. Okey. Selain itu, dalam situasi dipaksa syirikkan Allah, benda itu diharuskan. Tapi asalkan hatinya mesti tetap beriman kepada Allah. Okey. Dalam situasi lain, situasi lupa contohnya, ini selalu berlaku kan. Makan termakan. Sebab apa? Terlupa kan. Jadi tak batal puasa, tak ada masalah. Okey. Dan juga dalam situasi jahil kan. Contohnya bercakap dalam solat kerana jahil. Dia tak ada masalah, solat je masih sah kan, sebab dia tak tahu. Itu adalah satu yang salah. Seterusnya dalam situasi kesukaran dan umum balwa ini adalah satu konteks kesukaran yang tak dapat dielakkan kan. Contohnya dimaafkan solat dengan najis yang tidak dapat dielakkan. Contohnya kita ada nanah atau penyakit cacar, ataupun kita buang hajat yang menghadap atau membelakangi kiblat dalam tandas kan. Dah design dia macam tu, kita tak boleh buat apa. Ataupun ketika musafir dalam kapal terbang, kereta api, kita solat secara duduk kan. Sebab kalau solat secara berdiri, dia boleh mendatangkan masalah yang lain kan. Ataupun sebagai contoh, pakai sutera oleh lelaki. Sebab apa? Kalau ikut hukumnya haram pakai sutera oleh lelaki kan. Tapi kalau ada penyakit, tak ada masalah. Okey. Seterusnya dalam situasi kekurangan. Ini terpakai untuk kanak-kanak atau orang gila. Dan juga untuk wanita, dia tak wajib solat Jumaat. Contohnya tak wajib berperang kan. Okey, yang seterusnya ad-dararun yuzal, perkara yang memudaratkan itu dihilangkan. Okey. So sebarang kemudaratan atau kerosakan wajib dihilangkan, sama ada ia berkaitan dengan umum dan khusus. Okey, so boleh rujuklah surah Al-A'raf ayat 56 dan Al-Maidah ayat 64 dan hadis Nabi SAW. Rasulullah SAW melarang jual beli berdasarkan tipu. Contohnya kita perlu elakkan daripada hisap rokok, vape atau shisha untuk mengelakkan diri daripada mendapat mudarat. Okey. Kita tengok dalam surah Al-Baqarah ayat 185. Dan janganlah kamu sengaja mencampakkan diri kamu ke dalam bahaya kebinasaan. Okey, wala tulqu biaidikum ila tahlukah kan. Okey. So pecahan kaedah ini dia ada 3. La darar wal dirar, tidak ada kemudaratan dan tidak memudaratkan. So menjauhkan kemudaratan yang bermula dari permulaannya. Okey. Seterusnya darar wal dirar dirarul juzal, wajib menghilangkan atau melenyapkan kemudaratan. Okey. Dan yang ketiga, adrar yadfa'u biqadaril amkan. So menolak kemudaratan menurut kemampuan. Okey. Dan akhirnya akhir sekali al-adatul muhkamah, iaitu adat itu dijadikan hakim. Okey, adat itu adalah satu adat, satu kebiasaan, satu resam, satu peraturan. Okey, so ialah hukum yang berlandaskan kebiasaan lama atau turun-temurun, norma yang dijunjung oleh sekelompok masyarakat. So adat kebiasaannya dapat dijadikan hukum. Okey, dan adat itu menentukan hukum berdasarkan uruf dan adat kebiasaan masyarakat setempat. Okey. Tapi jika adat itu bercanggah dengan nas, maka adat itu ditolak oleh Islam. Okey, so ada 2 klasifikasi atau jenis uruf ini. Yang pertama, uruf perkataan, iaitu adat yang membentuk perkataan yang mana ia mudah dan cepat difahami. Dan yang kedua, uruf perbuatan. So dia adalah satu adat perbuatan yang dilakukan oleh. Okey.
hadis riwayat Ibnu Mas'ud yang bermaksud apa yang dinilai oleh kaum muslimin sebagai baik, maka ia adalah baik di sisi Allah. Dan apa yang dinilai buruk oleh kaum muslimin, maka buruklah ia di sisi Allah. Maknanya penilaian itu atau satu adat itu adalah satu yang menjadi satu hukum lah. Boleh menjadi. So adat itu boleh didahulukan andai tidak bertentangan dengan syarak. Sebagai contoh, kita adat Melayu tak pakai kasut dalam rumah kan. Tapi kalau adat orang di barat, dia pakai kasut dalam rumah. Adakah itu salah? Tak ada masalah. Maknanya adat dia okey untuk dia pakai kasut dalam rumah, tak ada masalah. Tapi bagi kita, bukan adat kita untuk pakai kasut dalam rumah. Jadi tak kenalah kan. Seterusnya kita menutup pintu dan tingkap semasa maghrib contohnya. Okey. Seterusnya syarak didahulukan andai benda itu berkaitan dengan syarak. Okey, contohnya orang lelaki Melayu tak pakai inai kerana ia bertentangan dengan Islam, atau kita tak pakai baju sutera kerana bertentangan dengan Islam. Kita juga tak meringis air mawar kerana bertentangan dengan syarak lah. Okey. So kesimpulannya, Islam itu agama yang memudahkan umatnya dan ruang ijtihad, maknanya ruang untuk kita berfikir, mengeluarkan hukum yang baru sentiasa terbuka selepas kewafatan Rasulullah SAW atas prinsip fikih Islam yang fleksibel. Disebabkan adalah berlaku perubahan masa, tempat dan zaman. Okey, jadi insyaAllah kita sambung topik seterusnya selepas ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.